Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah. Dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan pagi yang penuh kebahagiaan, pagi yang penuh dengan keceriaan ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz bersama dengan saya dan saya. Ya, Ustaz Ilyas Ismail insya-Allah akan menemani anda sepanjang tempoh siaran ini berlangsung. Mungkin ada yang tertanya-tanya, mana pula kita punya rakan bicara kita, dai kita gimana? Maknanya ada cerita sikitlah. Tapi tak apa, yang penting saya akan terus bersama-sama dengan anda berkongsi ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat dan akan memberikan pencerahan, khususnya topik yang menarik akan kita bincangkan pada pagi ini insya-Allah. Dan bagi anda para penonton semua, boleh saja teman-temanlah saya ni dalam seorang kat sini, teman-temanlah saya dengan boleh saja berinteraksi menerusi panggilan telefon ataupun dengan menerusi WhatsApp ataupun Facebook kita, ya, di talian 1-800-88-1677 atau di Facebook kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah tidaklah keseorangan saya dalam bicara ataupun dalam perkongsian ilmu pada kesempatan pagi ini. Baiklah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bagi memula dan memuliakan majlis ini atau pertemuan kita pada pagi ini, izinkanlah saya untuk membacakan ayat suci Al-Quranul Karim, yang mana ayat Quran ini ia sangat-sangat kena ataupun ianya bertemakan tentang apa yang bakal kita kongsikan dalam rancangan kita pada hari ini insya-Allah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya burung-burung tersebut ketika burung-burung itu mengembang dan menutupkan sayapnya? Tidak ada yang menahannya daripada jatuh melainkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Dan sungguhnya Allah Maha melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Mulk ayat yang ke-19. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat ini, apa ni Ustaz? Cerita apa ni? Ada burung kembangkan sayap, tutup sayap, Allah menjaga. Ini nak cerita pasal burung ke? Nak cerita pasal penerbangan ke apa ni? Ya, insya-Allah dalam silibus sirah pagi ini saya akan kongsikan dengan tuan-puan semua penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, iaitu tentang satu sosok tubuh ataupun tokoh yang kita sebagai orang Islam
kena bangga dan kita kena ada rasa begitu kagum sekali dengan tokoh ini, iaitu Abbas ibn Firnas, iaitu seorang perintis konsep kapal terbang. Jadi kalau mungkin kita belajar sains dulu, kita sebut Wright bersaudara, Wilbur Wright, Oliver Wright, itulah adik-beradik tu dalam konsep penerbangan mereka. Rupanya 1000 tahun sebelum adik-beradik Wright ini memperkenalkan kepada dunia berkaitan tentang penerbangan atau konsep penerbangan itu sendiri, rupanya cendekiawan Islam ataupun ulama Islam telah pun lebih awal lagi, malah disebut sebagai perintis. Dia yang mula-mula, yang cetuskan. Bahasa budak-budak sekarang kata apa? Dia spark. Dia yang spark dulu. Lepas-lepas pada tu mengikut dia. Itulah tokoh yang kita akan bincangkan pada pagi ini, iaitu Ibn Firnas ataupun Abbas Ibn Firnas Al-Andalusi. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ayat Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang ke-19 yang kita bacakan tadi, rupanya ia menjadi satu inspirasi kepada Ibn Firnas ini untuk lebih mendalami dan mengkaji tentang konsep penerbangan menerusi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya burung. Terlebih dahulu, sukalah untuk saya nak, mungkin kita ada sesetengah di kalangan penonton-penonton, ibu ayah ya, mungkin baru pagi ni baru dengar nama Ibn Firnas ni. Kalau setakat Ibnu Sina ke, Al-Khawarizmi ke, Al-Kindi ke, mungkin pernah dengar. Sebab apa? Nama kelas anak dia. Anak dia 2 Al-Farabi, 3 Al-Khawarizmi. Itu je lah. Dia ingat nama ustaz, ulama, mufti mana ni. Dah, itulah cendekiawan Islam yang hebat-hebat. Dan salah seorang daripada ulama-ulama hebat ini adalah Ibn Firnas. Beliau adalah seorang yang berasal daripada Andalusia ataupun ialah Spanyol ni kan, melahirkan banyak ulama-ulama yang hebat, yang kebanyakan mereka ni bukannya daripada keturunan Arab, tapi mereka ini mahir menguasai bahasa Arab, syair-syair Arab, dan juga banyaklah ilmu-ilmu yang telah pun mereka cetuskan dalam dunia Islam khususnya. Dan beliau lahir pada 810 Masihi, dan nama beliau kalau kita biasa sebut Ibn Firnas ataupun Abbas Ibn Firnas, nama penuh ni, maknanya nama atas surat beranak dia tu lah, nama panjang, nama penuhnya itu adalah Abu Al-Qasim Abbas bin Firnas bin Wirdas At-Takurini Al-Andalusi Al-Qurtubi. Ini nama penuh beliau. Dia sebenarnya bukannya apa, dia orang kalau hebat, orang alim-alim ni kadang namanya tu makin lama dia makin panjang. Dia kata setengah ulama, nama yang banyak atau panjangnya nama itu kadang menunjukkan tadullu ala syarfil musamma, menunjukkan kemuliaan seseorang itu. Orang tu dia hebat. Kalau kita belajar kan, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala sendiri memiliki 99 nama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 200 nama, ada setengah kitab kata sampai 300 nama. Banyaknya nama ni menunjukkan kemuliaan. Maknanya ulama ataupun tokoh ini, Ibn Firnas ini orang yang hebat, ulama yang hebat. Dan beliau juga terkenal sebagai seorang cendekiawan, tokoh ilmuwan yang banyak mencetuskan perkara-perkara hebat dalam dunia ni. Jadi tidak hairanlah sehingga kan sarjana barat sekalipun mengakui akan keilmuan beliau, seperti yang disebutkan oleh Philip K. Hitti dalam bukunya History of the Arab. Dia kata, ini dengan izin ya, dia kata apa? Ibn Firnas was the first man in history to make a scientific attempt at flying. Dia kata apa? Ibn Firnas ni adalah manusia pertama dalam sejarah. Dia kata manusia pertama dalam sejarah yang melakukan uji kaji. Yang buat uji, bukan ulang kaji. Ulang kaji itu kita. Dia buat uji kaji.
dalam bab atau dalam bidang penerbangan. Tu. Jadi menunjukkan kehebatan beliau bukan sekadar pada ilmunya, keberaniannya. Dia sebab kalau tengok saintis-saintis ni, antara risiko mereka adalah melakukan uji kaji. Yang lebih dahsyat lagi, uji kaji ni dilakukan pada dirinya sendiri dalam bab penerbangan. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada ilmunya hebat, banyak perkara-perkara yang telah dicetuskan oleh beliau, banyak lagi rupanya dia punya perkara-perkara yang telah pun dia cetuskan dalam sejarah. Namun saya kira apa kata kita rehat seketika, kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, yang saya doakan kebaikan, kesejahteraan semuanya, kerana terus bersama dengan saya dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi tuan-puan semua, jangan kelirulah. Pasal apa Ustaz seorang aja? Dia ada cerita dia. Okey, jadi tuan-puan semua, kita masih lagi membincangkan topik kita dalam silibus sirah ini tentang Ibn Firnas, seorang perintis dalam ilmu penerbangan ataupun perintis tentang konsep kapal terbang itu sendiri. Dan tadi saya telah mulakan ayat suci Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang ke-19, yang rupanya ayat tersebut menjadi inspirasi kepada Ibn Firnas bahawa kalau burung boleh Allah Subhanahu Wa Taala izinkan terbang, maka kita manusia ini mesti ada cara, ada kaedah, mungkin ada dia punya konsep tertentu yang membolehkan manusia untuk terbang seperti burung. Ini seperti yang disiarkan di paparan kaca TV anda pada waktu ini. Ayat tersebut Allah Ta'ala menyebut bahawa dengan izin Allah Ta'ala, dengan jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, burung-burung itu dapat mengembangkan sayapnya dan menutup sayapnya, dan begitulah perjalanan seekor burung. Maka kalau kita perhatikan, rupanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar manusia supaya jangan dilihat burung hanya sekadar burung, tetapi kaji dan belajarlah apa di sebaliknya. Baik itu para ulama-ulama dulu, dia dengan Quran, dia bukan setakat dia baca, dia hafaz dan dia kaji. Baca, hafal, kaji. Ini sifat seorang ulama ni. Itu yang ada pada Ibn Firnas. Dia baca Al-Quran, baca ayat Al-Quran, hafal ayat-ayat tersebut dan seterusnya dia kaji macam mana perkaitan. Samalah ayat-ayat sebelum ni pun yang kita pernah dengar. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat bagaimana unta itu diciptakan, perjalanan unta, bagaimana dia mengharungi padang pasir yang dan maka terciptalah kenderaan-kenderaan yang ada pada hari ini melalui perjalanan yang sukar semua dengan penciptaan yang Allah Ta'ala telah pun jadikan. Ikan dolphin. Dolphin panggil apa Melayu? Lumba-lumba. Lumba-lumba. Kalau ada kawan seorang boleh usik dia kan. Ini usik diri sendiri. Dia ikan lumba-lumba kan dia berenang masuk. Jadi terciptalah kapal selam dan teknologi-teknologi kenderaan yang ada pada hari ini. Oleh kerana itu kita nak meraihkan soalan-soalan daripada penonton-penonton kita.
Okey, kita mulakan dengan Muhammad Hafizi Hafiz, soalan di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Da'i di rumah jawab ya. Yang dihormati, semoga dalam rahmat Allah Ta'ala. Soalan saya, siapa yang bergelar Abbas Ibnu Firnas dan susur galur keturunannya? Apakah kelebihan dan kehebatan yang dimiliki oleh beliau? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, permulaan tadi, beliau seorang yang lahirnya atau berasal daripada Andalusia, Andalus, dan lahirnya pada 810 Masihi, dan dia kalau orang tu kalau dia ada al kat belakang tu, kadang-kadang al kat belakang tu juga mewakili tempat asalnya atau tempat belajarnya. Kalau tadi saya sebutkan nama-namanya tu, ada Al-Andalusi sebab dia asal pada Andalus, Spanyol lah, dan Al-Qurtubi pasal dia belajar dekat Cordova. Cordova, jadi Imam Qurtubi itu asal Cordova, dia Cordova lah, Cordova, ataupun dia pernah menuntut ilmu di Cordova, Al-Qurtubi. Jadi penonton-penonton sekalian, maknanya beliau juga adalah daripada keturunan yang memang menitik beratkan soal ilmu. Jadi tak hairanlah kenapa beliau menjadikan penghijrahan itu sebagai salah satu jihad dalam nak meraih ilmu. Jadi dia, kalau tuan-tuan perasan, ulama-ulama dulu demi nak mendapat ilmu, kadang bukan kata setakat demi nak mendapat ilmu, sepotong hadis sekalipun menempuh jarak perjalanan ribuan kilometer ditempuhnya. Sebab itu kalau tuan-tuan mungkin pernah baca dalam sirah sendiri, ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, Abu Ayyub Al-Ansari ambil hadis di Madinah daripada daripada Madinah ke Mesir. Perjalanan bukannya dekat, 1472 km, atau perjalanan hari ini 17 jam tanpa traffic light, tanpa kesesakan lalu lintas. Jauh, padang pasir, laut, padang pasir balik, baru jumpa. Untuk sepotong hadis saja. Memang ulama-ulama dulu begitu. Jalan yang dipilih adalah dengan berhijrah. Dia tak duduk di kampung dia saja. Dia keluar dan mengembara, mencari ilmu, mencari guru. Agaknya yalah, ilmu orang dulu ni barakahnya itu kekal sampai ke hari kiamat kerana kesungguhan mereka. Kita hari ni bukannya tak sungguh, mudah sangat kan nak dapat sepotong hadis pun tanya Haji Google, Ustaz Yahoo gitulah. Nyek dah dapat dah. Dia punya juang tu kurang sikit. Baik, kembali pada soalan sahabat kita tadi ni. Cuma kelebihan dan kehebatan yang ada pada Ibn Firnas ini, antaranya beliau adalah perintis konsep kapal terbang. Saya dah sebutkan di awal tadi ini, dan saya akan ceritakan sebentar lagi macam mana proses dia, bagaimana membuatnya semangat beliau untuk betul-betul nak melakukan uji kaji tersebut, bab penerbangan itu, sebab ilmu yang dimiliki oleh beliau banyak. Ada setengah pengkaji mengatakan Ibn Firnas ini memiliki lebih daripada 12 ilmu yang ada pada beliau. Termasuklah ilmu yang ada pada beliau, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, syair Arab, fizik, kimia, matematik, dan banyak lagi ya. Tapi yang menarik perhatian saya, sahabat kita yang tanya soalan tadi ni, ilmu terawal yang beliau dalami ataupun pendedahan ilmu terawal oleh beliau, ilmu apa? Iaitu Al-Quran. Pertama sekali adalah ilmu Al-Quran terlebih dahulu. Bukan kita nak kita nak mengatakan satu yang tak elok ke apa. Ada setengah orang hantar anak belajar di mana-mana, tengok macam tak menjadi lah kali. Hantar tahfiz je lah Ustaz, dah tak tahu nak jadi apa, dah sikit lagi nak tumbuh tanduk. Hantar masuk tahfiz, bagi Quran tu cuci sikit. Dia sepatutnya Quran tu di awal permulaan perjuangan ilmu dia. Sebab itu bila dia belajar Quran tu dulu, laluan kehidupan dia, perjuangan ilmu dia jadi cantik. Sebab itu dalam Al-Quran surah Al-Alaq kan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah Taala? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala makhluk. Baca. Pertama sekali konsep dia punya konsep dia adalah mesti baca dulu.
Baca apa? Baca apa-apa yang diredai oleh Allah Ta'ala. Yang dalam ketika dia baca tu pula, dia kena sedar diri bahawa sebelum dia nak cipta, sebelum dia nak mereka cipta apa barang ke, apa teknologi pun, dia kena sedar bahawa dia tu Allah yang cipta. Dia kena ingat tu dulu. Jadi inilah sikap para ulama sebelum dia nak merintis bahasa Inggeris inventory, dia nak menghasilkan sebarang bentuk reka cipta apa-apa pun, dia sedar diri bahawa aku ni Allah yang cipta. Bukannya apa, kelak bila dia dah cerdik, dia dah pandai, dikagumi dunia, kemuncak dia kata, aku cipta itu, cipta ini, alat itu, alat, aku kot Tuhan lah. Na'uzubillah. Itu yang bahayanya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu, yang Tuhanmu lah yang ciptakan kamu dan alam ini kesemuanya. Itu. Jadi banyak lagi antara Ibn Firnas ni juga antara perintis awal yang mencipta planetarium. Planetarium ini atau juga disebut sebagai Al-Qubah As-Samawiyah. Planetarium yang tuan-tuan bawa anak-anak masuk tengok langit dalam ni langit, bintang-bintang, bulan apa semua tu kan. Rupanya beliau lah perintis, dan planetarium dia punya canggih, siap ada kesan bunyi lagi. Entahlah macam mana dia buat dum-dam ke bunyi apa. Tu hebat. Dan banyak lagi lah akan kita kongsikan lepas ni, sebab saya nak raikan soalan daripada penonton kita yang seterusnya di Facebook. Ismail Mat Isa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pada usia berapakah Abbas Ibnu Firnas mula melibatkan diri dalam bidang penerbangan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih atas soalannya ya. Ada setengah ahli sejarah mengatakan beliau mula terjebak ataupun menjurus dalam ataupun serius dalam bab bidang penerbangan ini ketika usianya 25 tahun. Ada yang kata lebih awal daripada itu, 21 tahun pun ada. Sebab ada yang mengatakan selepas daripada beliau melakukan uji kaji penerbangan, 12 tahun selepas uji kaji penerbangan dilakukan oleh beliau Ibn Firnas, beliau telah meninggal dunia. Kesan daripada kecederaan. Dah macam dia panggil apa ni, awal sangat beritahunya tuan-tuan. Awal lagi ni, tapi tak apalah, kita dah terkeluar sikit tuan-tuan, tapi tak apa, kejap lagi kita akan lagi perincikan lagi kisah susul galur macam mana perjalanan ceritanya itu ya. Tapi dalam usia begitu, maknanya antara awal 20-an begitu, beliau mula serius dalam pengkajian bidang penerbangan itu sendiri. Sebab sebelum itu beliau bukan sekadar dalam bidang penerbangan sahaja ya, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Banyak lagi ya bidang-bidang ilmu yang beliau telah ceburi dan berjaya hasilkan, termasuklah tentang cara pembuatan kaca daripada batu. Dahsyat macam mana nak buat kaca daripada batu. Juga bagaimana untuk penghasilan kristal. Dia disebabkan apa? Ilmu yang ada pada beliau ini kan banyak. Disebabkan cantuman ataupun rangkuman daripada ilmu yang banyak itulah menyebabkan akhirnya beliau berjaya menghasilkan macam-macam bentuk penghasilan yang sangat mengkagumkan. Cuma saya rasa untuk nak memudahkan kita faham tentang Ibn Firnas ini, boleh saya bahagikan kepada beberapa poin mudah untuk kita sama-sama fahami insya-Allah ya. Baik, yang pertama sekali tuan-puan semua ya. Yang pertama sekali iaitu Ibn Firnas ini yang pertama adalah seorang ulama ataupun seorang tokoh yang jenis suka mendekati masjid ataupun mendekati rumah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Beliau sering kali hadir ke masjid di Cordova itu sendiri bagi menghadiri apa sahaja aktiviti-aktiviti keilmuan. Dia sebenarnya dalam hidup kita orang Islam ni, kita orang Islam dan masjid berpisah tiada. Dia macam raja dan rakyat lah, berpisah tiada. Jadi kita orang Islam dengan masjid pun sama, berpisah tiada. Kita lahir kahwin di masjid, meninggal dunia semayang pun masjid, dikebumikan pun biasanya belakang masjid. Macam tu lah.
Jadi orang-orang dulu dia menjadikan masjid ni sebagai wadah platform untuk dia nak meraih ilmu atau untuk dia nak mencernakan ilmu tu sendiri. Patutlah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ahabul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah Ta'ala cinta sekali atas dunia ini adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling Allah Ta'ala benci adalah aswaquha, pasar-pasar. Kawan-kawan berniaga di pasar janganlah kecil hati. Tempat kita berniaga ni Tuhan tak suka rupanya. Bukan. Kebiasaannya di pasar tu kan macam-macam, ada jenis orang menipu lah, ada macam-macam jenis orang. Kan? Jadi yang paling bagus sekali adalah di masjid. Daripada masjid lah dapat dicetuskan ilmu, solat didirikan, silaturahim dapat diwujudkan. Maka tak hairanlah kenapa Ibnu Firnas ini memilih masjid itu sebagai tempat untuk beliau mengasah ilmunya dan memulakan karier beliau sebagai seorang yang hebat dalam keilmuannya itu sendiri, ya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah beliau juga seorang yang bijak dalam menggabungkan cabang-cabang ilmu. Seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, Ibnu Firnas ni dia menguasai banyak ilmu-ilmu, termasuklah Qurannya, hadisnya, fizik, kimia, syair-syair Arab, matematik dan banyak lagi. Maka akhirnya ini hebat. Rupanya belajar ilmu ni banyak-banyak sekalipun, bila dia boleh cantumkan ilmu-ilmu yang dia ada, digabungkan, rupanya menghasilkan satu yang bermanfaat untuk umat rupanya. Banyak. Saya ambil contoh macam ni lah. Macam kita orang Islam kan, macam kita solat di masjid. Ibadah kita, solat kita, i'tikaf di masjid. Tapi masjid tu sendiri, siapa nak bina? Dia kena ada kontraktor dia. Tahu tentang matematik, ukur, kiraan semua. Dia kena ada orang dia. Dia ada orang dia. Jadi dengan itu, gabungan ilmu, akhirnya terbinalah masjid. Sama macam kita pergi haji. Haji dulu, orang pergi haji berbulan-bulan. Sampai orang kampung pun dah lupa dah. Mana lama tak nampak dia. Dia kan pergi haji. Zaman dulu. Pasal pergi naik kapal laut. Tapi teknologi makin lama makin canggih, teknologi pengangkutan makin hebat, makin moden, akhirnya adalah kapal terbang 10 jam dah boleh sampai. Tapi semuanya teknologi ini adalah gabungan daripada cabang-cabang ilmu yang ada. Ibn Firnas dia ada kebolehan itulah tu, menggabungkan cabang-cabang ilmu yang ada, insya-Allah. Jadi kita nak raikan soalan penonton ke kita nak rehat dulu? Okey, kita rehat seketika dulu, sambung minum kopi ke apa tu ya. Kita akan kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi kita berada dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih pada penonton-penonton semua kerana terus kekal setia bersama dengan saya, menemani saya menerusi soalan-soalan anda tadi. InsyaAllah moga-moga terjawablah, walau tak dapatlah saya nak jawab kesemuanya kerana ada sesetengah perkara itu tak disebut dalam buku-buku sejarah, kerana kita pun hanya menyampai ataupun nakal saja ilmu
ilmu daripada pengkaji-pengkaji sejarah, khususnya berkaitan tentang Ibnu Firnas itu sendiri, ya. Baiklah, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, atau mungkin yang baru bersama dengan kami, kita bincangkan dalam silibus sirah, iaitu tentang Ibnu Firnas, seorang perintis tentang konsep kapal terbang atau penerbangan itu sendiri, ya. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tadi saya sebutkan antara kelebihan yang ada pada Ibnu Firnas adalah beliau seorang yang berkemahiran untuk menggabungkan cabang-cabang ilmu yang akhirnya menghasilkan satu perkara yang bermanfaat untuk umat. Saya ambil contoh lagi, ya. Beliau juga pernah disebutkan ada ilmu ataupun cabang ilmunya berkaitan tentang ilmu kimia, dan ianya sangat membantu dalam untuk memahami pembuatan ubat ataupun farmasi kedoktoran. Jadi maknanya dia bukan sekadar kalau sebut Ibnu Firnas ni cerita bab penerbangan semata-mata, tidak. Tadi lagi saya dah sebut beliau juga menghasilkan ilmu ataupun memberikan satu cetusan idea, rupanya pembuatan kaca daripada batu pun boleh. Ada juga tentang penghasilan kristal dan banyak lagi, ya. Jadi kita kagum ini sifat ataupun semangat ulama yang kita nak terapkan dalam jiwa kita pada hari ini, iaitu cabang ilmu bukan satu semata-mata, tapi dia banyak yang akhirnya dicantum akan bawa kita pada ma'rifatullah, akan lebih kenal Allah Ta'ala dan seterusnya membawa manfaat kepada umat. Baik, kita nak raikan soalan daripada sahabat kita Muhammad Izzuddini. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Ilyas, warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Apakah bentuk-bentuk eksperimen penerbangan yang dijalankan oleh Abbas Ibnu Firnas sehingga beliau berjaya melakukan penerbangan dengan selamat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik, Muhammad Izzuddini, ya. Saudara Izzuddini ni dia seolah-olah membuka laluan cerita tu. Saya tadi macam nak cerita lagi tengah nanti, episod lagi tengah lah. Dah kena cerita dah sekarang ni. Baik. Seperti yang saya sebutkan, Ibnu Firnas ini kemahiran ilmunya banyak dan salah satunya adalah berkaitan tentang penerbangan itu sendiri. Dan kajiannya tentang bahawa masa benda itu dapat dihadapkan dengan udara dan pengaruh tekanan udara yang membolehkan walaupun satu perkara itu berat macam mana sekalipun, namun ia dapat diterbangkan. Sebab pahaman orang sebelum itu bahawa benda-benda kalau berat macam mana nak terbang, nak lawan gravitinya, susah, tak boleh. Tapi akhirnya beliau berjaya membuktikan, iaitu dengan dia sendiri melakukan uji kaji. Di tengah-tengah bandar Cordova pada waktu itu disaksikan oleh ramai penduduk yang nak menyaksikan pertunjukan ke uji kaji yang nak dilakukan oleh beliau. Ada yang mengatakan beliau memakai seakan sayap burung yang diperbuat daripada sutera. Dia pakai kanan dan juga kiri, yang mana rekaannya itu boleh untuk nak tampung berat badan dia. Dia kaji siap-siap dah. Walaupun sebelum itu ada juga ahli sejarah mengatakan Ibnu Firnas ni dia dah cuba berkali-kali berdasarkan ayat Quran tadi itulah. Burung kan dia kembang tutup. Dia buat. Maknanya dia kita tak tahulah macam mana dia buat, naik atas kerusi, lupa naik atas panjat tu, anak cucu kita bolehlah buat macam tu. Wallahu ta'ala alam. Tapi cubaannya itu berkali-kali. Kalau sebelum ni penceramah motivasi selalu cerita Thomas Alva Edison kan, yang cuba nak menghidupkan mentol beribu-ribu, macam-macam lah. Ada pendapat kata 999 kali lah, kata macam-macam. Akhirnya menyala. Begitulah juga. Memang saintis-saintis, ulama-ulama kita pun begitu. Cubaan berkali-kali. Akhirnya barulah dapat satu penemuan ataupun satu dapatan kajiannya itu yang akhirnya memberikan manfaat. Dia cuba dan cuba, akhirnya bila dia yakin bahawa apa yang dia dah cuba berkali-kali sebelum ini akan betul-betul dapat direalisasikan, maka akhirnya dia pun buat uji kaji tersebut di hadapan ramai orang penduduk di Cordova, di bandar tersebut. Ada yang mengatakan dia naik atas tempat tinggi
Ada yang kata dia naik atas bukit yang tinggi kat kawasan Cordova tu. Ada yang mengatakan di menara masjid. Wallahu a'lam. Tapi yang penting tempat yang tinggi. Dia mengembangkan kedua belah tangannya itu dengan dipakai seakan sayap burung yang diperbuat daripada sutera, dan terus dia pun melompat. Dikala dia melompat itu, ada yang menyebutkan dia punya tempoh terbangnya itu adalah dalam masa sekitar 10 minit. 10 minit lama kat tu. Dan ini juga menjadi satu perintis kepada penciptaan atau penghasilan payung terjun. Payung terjun tu kan, parachute tu kan, yang kita biasa tengok hari ni, yang dengan pelbagai lagi teknologi yang ada tu, juga dicetuskan idea oleh Ibnu Firnas. 10 minit lebih kurang dia berpusing tu. Walau bagaimanapun, menarik perhatian kita apa? Ada yang mengatakan sebelum Ibnu Firnas ni dia buat uji kaji dengan menerbangkan dirinya itu, dia telah pun menyampaikan pesanan seolah-olah macam wasiat jugalah. Maklumlah benda lompat tempat tinggi ni kan, tak tahulah akan jatuh ke kemalangan, ke tragedi apa-apa. Dia bagi pesanan siap-siap, bagi pesanan macam seolah bagi wasiat ke apa, begitulah pada orang ramai yang ada di situ. Bagus juga ya. Ini satu sikap ulama-ulama ya. Setiap apa yang dilakukan tu pasti akan ada risikonya. Tetapi sebelum apa-apa, ingat bahawa hidup ini sementara. Pesan pada ahli keluarga, pesan pada saudara mara, jiran ke apa kan, wasiat tu penting juga. Bila dia lompat dan dia melakukan penerbangan yang saya sebutkan tadi sekitar dalam 10 minit tadi itu, dalam keadaan yang sangat mengkagumkan, mata-mata yang melihat. Cuma ketika dalam pendaratan, masa dia nak landing tu, masa dia nak mendarat tu, pada waktu itu barulah dia sedari bahawa dalam bab pendaratan belum beliau perincikan lagi. Study, kaji tentang terbang. Nak mendarat tak betul-betul lagi kaji. Nak mendarat, landing yang elok, yang selamat, belum kaji betul-betul lagi. Maka akhirnya pendaratan yang dilakukan oleh beliau sedikit sebanyak telah mencederakan dia. Dia jatuh tu, landing tu agak kasar sikit lah. Dan ada setengah mengatakan bahawa disebabkan kecederaan yang dialami oleh beliau lah, 12 tahun selepas itu beliau pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semangat yang ada pada Ibnu Firnas ni sangat mengkagumkan kita. Sampai begitu sekali, ada orang tak sanggup, dia buat kajian, bagi orang lain, kau try dulu lah. Tak berani aku ni, kau try dulu lah, jadi apa-apa kau dulu. Tak, dia cuba dia dulu. Ini keberanian. Padanlah beliau dikagumi oleh sarjana ilmuwan-ilmuwan barat. Wallahu a'lam. Okey, kita sambung dengan soalan daripada sahabat penonton kita di Facebook, Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dan warga tanyalah Ustaz. Ibnu Firnas mengkaji tentang graviti 812 tahun lebih awal daripada Isaac Newton. Tapi mengapa Isaac Newton lebih dikenali sebagai bapa graviti? Terima kasih atas pencerahan. Baik, bagus ya soalan yang saya kira mungkin jarang-jarang kita terfikir tentang hal ini. Tuan-tuan semua kena faham, ada ketikanya pihak barat mesti dia nak menampil, nak menonjolkan bahawa beliaulah ataupun merekalah yang lebih hebat, merekalah yang lebih terkehadapan dalam segenap bidang. Tapi sebab itu pentingnya Iqra. Gagasan Iqra ini perlu dilaungkan sentiasa. Bacalah wahai umatku, rajin-rajin membaca. Orang rajin baca, insya-Allah dia akan nampak jalan ke arah ilmu dengan suluhan yang betul. Masalah tak baca. Tapi Ustaz, saya baca WhatsApp boleh Ustaz? Baca WhatsApp. WhatsApp dah. Dia WhatsApp ni masalahnya dia macam-macam bercampur-campur. Copy paste grup sebelah pun ada. Dia ilmu ni dia baca tu mesti buku daripada penulis, tulisan yang benar-benar autentik, asli. Ilmu yang benar. Okey. Ya betul. Konsep berkaitan tentang graviti ini telah ditemui oleh Ibnu Firnas ni lebih awal daripada Isaac Newton kalau nak diikutkan.
Dan sebenarnya beliau sendiri pun telah pun mengkaji bab berkait dengan graviti ni lebih awal, sehingga kan beliau yakin untuk menerbangkan diri itu dengan cara yang kita ceritakan tadi itulah. Dan bercakap tentang graviti ni rupanya bukan satu benda yang mudah ya untuk nak melepasi, ataupun macam tuan-tuan tengok kebanyakan angkasawan naik ke langit kan, bukan mudah untuk nak naik ke langit sahaja. Sebuah pesawat itu ataupun roket itu sendiri dia perlukan kekuatan sekuat mana, iaitu kelajuannya 28,500 km sejam atau kelajuan 10 kali peluru senapang. Dia kena laju dan kuat sangat sebab dia nak keluar daripada tarikan graviti itu. Memang kuat. Dan ini semua telah dikaji lebih awal lagi para alim ulama kita. Termasuklah Ibnu Firnas ni. Sebab tu dia yakin untuk nak buat uji kaji terhadap dirinya sendiri. Sebab dia tahu tentang konsep graviti ni semua. Dan banyak lagi ya, saya ingat kita nak cerita tentang keilmuan, ketokohan dan kebijaksanaan yang ada pada Ibnu Firnas ini. Namun saya kira rehat dulu bagi saya basahkan tekak sekejap seketika. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah laut yang luas, subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang kita punya, semuanya Allah punya. Dari itu dah cukup. Nak menyanyi pada ada sorang-sorang. Menghibur diri. Okey. Alhamdulillah, terima kasih pada semua penonton-penonton Tanyalah Ustaz yang senantiasa menemani saya sejak daripada awal tadi ni sampailah ke saat ini, dan kita masih lagi membincangkan dalam silibus sirah, iaitu tentang ilmuwan Islam Ibnu Firnas atau Abbas Ibnu Firnas, perintis konsep kapal terbang itu sendiri ya. Penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, rupanya nak menerbang ataupun nak menghasilkan suatu teknologi ataupun penghasilan apa jua teknologi lah, termasuklah kapal terbang itu sendiri, bukan satu benda yang mudah ya. Kalau tengok bagaimana kapal terbang itu sendiri bila dia berada di langit, berapa ketinggian dia berada. Kalau kebiasaan kapal terbang yang international, yang antarabangsa ni berada pada jarak 31,000 kaki ataupun 27,000 kaki, atau lebih kurang dalam 9.44 km di langit sana. Tapi kalau yang domestik ni biasanya 14,000 kaki ataupun 12,000 kaki. Itu yang direndah sikit, itu kadang melanggar ngawan banyak tu. Tapi teknologi yang dapat ataupun kemudahan yang kita nikmati pada hari ini, sedarlah bahawa ianya merupakan hasil penemuan kajian ulama yang kita kagumi, yang sedang kita bicarakan tentang beliau ini, iaitulah Ibnu Firnas. Benarlah kata orang tua-tua bijak pandai, kata dengan iman hidup menjadi terarah, dengan cinta hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Sedap Ustaz, boleh ulang balik? Boleh. Bisa aja. Sekali lagi, dengan
Lupa dah dengan apa tadi. Ada dai sedap sikit. Dengan apa tadi? Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan iman hidup menjadi terarah. Dengan cinta hidup menjadi indah. Jadi maknanya betul lah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Ilmu-ilmu yang ada ini akhirnya kehidupan kita makin lama menjadi makin mudah urusan kita dan kehidupan kita semualah. Baik, kita nak raikan soalan daripada penonton kita di Facebook, Mas Niza. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dan semua penonton tanyalah Ustaz yang dihormati. Soalan saya, apakah bidang-bidang ilmu yang dikuasai oleh tokoh Islam Abbas Ibn Firnas sehingga dikenali sebagai cendekiawan Al-Andalusia? Adakah benar Abbas Ibn Firnas dianggap gila kerana cuba beberapa kali melompat dari tempat tinggi untuk menguji pesawat layar ciptaannya tetapi gagal dan tercedera? Terima kasih Ustaz atas pencerahan ilmu, biar tahu jangan keliru. Ya, terima kasih ya. Banyak cabang ilmu yang dikuasai oleh Ibn Firnas itu sendiri. Antaranya ilmu berkaitan tentang falak, ilmu falak yang mungkin yang saya tak sebutkan tadi ni, ilmu falak, ilmu kimia dan banyak lagi lah. Tapi yang menarik perhatian kita, kesemua ilmu-ilmunya itu akhirnya dipersembahkan kepada masyarakat, disampaikan kepada masyarakat dengan penyampaian yang sangat menarik, bukan hanya sekadar cakap saja. Sebagai contoh ya, planetarium yang dihasilkan ataupun yang dicipta oleh beliau, iaitu disebut sebagai Al-Qubah As-Samawiyah itu sendiri, telah pun menjadi satu bukti di mana beliau cuba menyampaikan ilmunya itu atau berkongsi ilmunya dengan masyarakat dengan cara yang maaflah, dengan izin lah, with the fun way lah, dengan cara yang menyeronokkan. Kita kalau masuk planetarium, tuan-tuan suka tak pergi planetarium? Ada orang tempat-tempat macam tu bukan minat dia sangat, tapi ada kawan saya, dia yang bunyi, ujung-ujung yang yum-yum dia suka. Planetarium, museum, dia suka pergi. Paling best dia kata masa dia kahwin, orang tanya pergi honeymoon berbulan madu di mana? Museum. Allah. Dia tengoklah alat-alat senjata orang dulu-dulu, minat. Tak, suami isteri minat. Mungkin dia orang ni dulu masa zaman belajar ahli persatuan sejarah saya rasa. Mungkin dia nak buat minat orang. Jadi Ibn Firnas ni dia menyampaikan ilmu kepada masyarakat dengan memaparkan ilmu tersebut dengan cara yang sangat menyeronokkan, terpampang depan mata. Siap ada kesan bunyi lagi. Planetarium yang beliau hasilkan. Itu. Jadi kita nampak di sini bahawa kebolehan beliau dalam pelbagai cabang ilmu ni akhirnya memudahkan orang untuk memahami satu-satu ilmu. Dan benarlah kata para ulama, seorang guru yang bagus adalah guru yang bijak menyampaikan ilmu dengan mudah difahami dan sedap untuk nak diikuti dan nak didalami lagi. Dia macam tukang masak. Tukang masak kan macam tu, bahan-bahan dia masuk situ, masuk sini, campak-campak, cocok. Lain kali orang pun sedapnya masakan ni, nak lagi. Dia macam tu. Seorang guru pun sama. Bagaimana menarik minat anak-anak murid terhadap ilmu yang pada awalnya kelihatan berat untuk nak diikuti, akhirnya seronok pelajaran ni. Kan, mungkin guru-guru di luar sana boleh ambil perhatian kan, tak kisahlah matematik ke ataupun ilmu-ilmu yang mungkin sejarah ke apa, yang mungkin ada setengah pelajar-pelajar rasa macam ini subjek yang berat, susah nak dikuasai, boleh ambil contoh Ibn Firnas ni sebagai panduan kita bersama. Okey, cuma soalan kedua tu, adakah benar Abbas Ibn Firnas dianggap gila kerana cubaan beberapa kali melompat dari tempat tinggi untuk menguji pesawat layar ciptaannya itu gagal dan tercedera? Ya, tak dinafikan bahawa beliau dianggap gila ataupun orang yang orang tak betul ni kan, hidup senang elok, panjat tempat tinggi nak terjun pula cari penyakit macam ni. Wallahu alam lah. Kalau agak kita di tempat orang ramai di bandar Cordova tu, mungkin kita pun agak fikir benda yang sama. Tapi seorang ulama takkanlah nak bertindak tanpa berfikir terlebih dahulu. Dikatakan gila ini terhadap
saintis-saintis, orang-orang yang mengkaji ni sejak daripada dulu, itu biasa. Itu biasa. Atau mungkin tuan-tuan pernah dengar ada ilmuwan daripada barat, saintis-saintis barat yang juga dikatakan gila, tak betul pun. Dia orang pun kena cop gila juga. Tapi bagi seorang yang nak mencapai kejayaan dalam hidup, sebenarnya perkara itu adalah suatu yang kena dia tempuhi. Apa kata Albert Einstein dalam satu kata-kata beliau, dia menyebutkan orang gila adalah, ni kalau sebut kata orang tu gila, ni gila, dengar. Dia kata orang gila yang sebetul-betul gila adalah orang yang inginkan perubahan tapi tabiat masih sama. Dia nakkan perubahan, dia nak ubah itu, dia nak ubah ini, tapi tabiat masih sama. Nak berjaya, hidup nak pendapatan makin tinggi, tapi jenis bangun subuh 11 pagi, bukan subuh gajah, dinosaur, tyrannosaurus lagi tak. 11 pagi baru bangun, buka kedai kita ikut masa bangun. Orang tanya kedai buka pukul apa? Ikut masa bangun. Masa bangun. Kalau masa bangun pukul 2 petang jenuh. Ada orang macam tu. Macam mana nak hidup, nak berjaya? Tu orang gila sebenar. Iaitu dia mengharapkan kejayaan perubahan tapi tabiat masih sama. Tu betul gila. Dan sememangnya memang falsafah orang yang berjaya dalam hidup, dia akan menempuh kritikan, hinaan, cacian, kejian orang kiri, kanan, depan dan juga belakang. Maka akhirnya kita janganlah jadi manusia yang gagal. Kebiasaan manusia yang gagal ni disebabkan dua perkara. Ini pun kata ulama, orang gagal ni biasanya disebabkan dua perkara. Sebab tadi sahabat kita tanya, adakah dia tu dikira orang yang gagal dalam uji kajinya itu? Dengar baik-baik. Orang gagal ni dua jenis. Dua jenis orang gagal. Pertama, orang yang berfikir tapi tak buat apa-apa. Belajar macam-macam ilmu macam-macam ilmu, amalnya tidak. Tak buat apa-apa pun. Macam-macam masuk, tak buat apa-apa pun. Itu gagal kalau ikut tu. Gagal. Kedua, orang yang buat apa-apa tapi tak fikir. Tapi tak fikir. Main buat kan. Dia kata, macam mana awak buat? Entah, saya balon dah. Kadang main balon buat tanpa fikir terlebih dahulu, tu pun boleh bawa pada kegagalan. Namun Ibnu Firnas berjaya membuktikan pada kita bahawa beliau adalah orang yang dia berfikir dan dia bertindak. Ilmu yang ada dan dia bertindak berdasarkan keilmuan yang beliau ada. Ini yang kita nak sama-sama ambil iktibar. Ada soalan lagi ke daripada penonton kita atau di Facebook? Ada, silakan. Okey, Jura Azlin Sufyan. Panjang soalan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kru-kru Tanya Ustaz serta sahabat-sahabat bakal penghuni syurga. Nampak macam bakal. Semoga kita semua dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalannya, di sebalik kehebatan Abbas Ibnu Firnas dalam bidang penerbangan, mesti ada orang yang menjadi inspirasi dan mentornya. Siapakah di sebalik kejayaan Abbas Ibnu Firnas itu dan apakah yang mendorong beliau menceburi bidang tersebut? Mohon pencerahan. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah, soalan yang sangat bagus daripada Jura Azlin Sufyan. Rupa-rupanya penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, apakah yang mendorong ataupun yang maaf dengan izinlah, kalau dalam bahasa Inggerisnya dia sebut apa? Internal drive. Bukan pen drive, internal drive. Tolakan daripada dalam yang menolak jiwanya untuk nak mendalami ilmu itu sendiri adalah daripada mana? Datang mana semangat tu? Lahirnya ulama-ulama cendekiawan Islam di bandar Cordova itu sendiri. Disebabkan ulama-ulama yang lahir itu yang dalam bidang matematiknya, dalam bidang sainsnya, bidang geografinya, dalam bidang kimianya, sastranya, akhirnya membawa semangat dia untuk turut nak jadi sebahagian atau salah seorang daripada senarai cendekiawan ataupun ulama-ulama Islam yang hebat. Itu yang menyebabkan dia begitu, bawa semangat dia tu. Ataupun kita faham ginilah ya. Kita ni kalau nak jadi orang berjaya atau nak jadi orang hebat, apa bidang sekalipun, kita kena duduk dalam circle orang-orang tersebut. Circle pada ustaz. Banyak cakap orang putih lah ustaz pagi ni sejak dia bersendirian ni.
macam itulah nak bagi tuan-tuan faham. Dia kena duduk dalam circle orang berjaya, baru dia akan ada gejolak semangat nak berjaya tu, dia kena ada. Dia duduk dalam suasana tempat tersebut. Patutlah kita dalam Islam kita diajar supaya berhijrah, duduk sekali dengan gelombang ataupun suasana orang-orang hebat, dengan kita sekali pun jadi semangat. Apa doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh, berdoa pada Allah agar baginda dimasukkan walhiqni ma'as-solihin bis-solihin. Apa ayat itu? Ya Allah, masukkanlah aku bersama-sama dengan orang-orang soleh. Rupanya lingkungan orang-orang soleh, kita berada di dalamnya, insya-Allah dengan kita sekali akan turut sama jadi soleh. Kan, jadi moga-moga semangat tersebut yang ada pada Ibnu Firnas tu, memilih untuk berada dalam lingkungan orang-orang hebat, ulama-ulama hebat, dengan dia sekali jadi ulama hebat, kita pun ada semangat yang sama, mengorak langkah mula daripada diri kita, mendampingi orang alim, orang soleh, para ilmuwan ni. Insya-Allah, kalau macam dalam hadis Nabi sebut, kalau kawan penjual minyak wangi tak dapat minyak wangi, dia pun tempiah. Dapat dia punya calik-calik sikit tester pun tak apa dah. Sikit-sikit murah wanginya, tak beli pun. Isteri tanya, wanginya mana botolnya? Tak beli pun. Masuk pun dapat dah wangian dia. Jangan kawan dengan tukang besi, dah lah besinya kita tak dapat berlubang-lubang pula baju dengan api-api ataupun dia punya bau-bau kecil tu kan. Begitulah perumpamaannya. Banyak lagi akan kita kongsikan berkaitan tentang Ibnu Firnas, sebab kita berhenti atau tamat sekarang ya. Kita akan tamat di TV3. Sebab kita akan sambung di TV9 selepas ini. Teruskan bersama dengan saya di TV9 dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi kita bersama dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Cuma pada kali ini kita bersiaran di TV9. Terima kasih pada ibu ayah, penonton-penonton, mak saya juga yang menonton pada waktu ini. Saat lagi nanti bila telefon mak, mesti dia kata, awak hang seorang pagi ni tak kita ceritalah mak. Dan semua penonton-penonton yang saya doakan kebaikan, kesihatan, kesejahteraan, dan juga khususnya negara Malaysia yang tercinta ini, insya-Allah. Dalam Tanyalah Ustaz, pada kali ini kita bincang tentang apa? Silibus sirah, tentang ilmuwan Islam. Ibnu Firnas, seorang perintis dalam konsep kapal terbang ataupun dalam dunia penerbangan. Patutlah kita tahu bahawa beliau, Ibnu Firnas ini, merupakan seorang ulama yang sangat memberikan banyak sumbangan beliau dalam dunia penerbangan khususnya lah, walaupun banyak lagi sumbangan beliau dalam penghasilan ataupun kajian-kajian yang sangat mengkagumkan kita sebagai orang Islam, insya-Allah ya. Baik, kita nak raikan soalan daripada penonton kita di Facebook ya. Syahirala Muhammad Syahirala ya. Okey. Maaflah kalau salah sebut nama ni. Canggih-canggih nama orang sekarang ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dan semua. Bilakah dan di manakah Abbas Ibnu Firnas meninggal dunia, dan adakah punca kematiannya ada kaitan dengan kecederaan yang beliau alami ketika melakukan penerbangan? Baik, dan seterusnya, ada lagi yang kedua, apakah sumbangan beliau selain dari menjadi pelopor dalam bidang penerbangan dan aero angkasa? Terima kasih. Okey,
sahabat kita yang mengajukan soalan dan semua penonton-penonton, disebutkan bahawa beliau ataupun Ibnu Firnas ini meninggal dunia ataupun wafat pada 887 Masihi. 887 Masihi. Jadi tuan-tuan boleh kira lah, lahir 810 Masihi. Walaupun ada juga kata dia lahir sekitar 815 Masihi. Namun wafat atau meninggalnya beliau adalah pada 887 Masihi di Cordova. Di Cordova, ya. Dan bila ditanya tentang adakah pemergian beliau ada kaitan dengan kecederaan yang dialaminya setelah uji kaji yang dilakukan atau uji kaji penerbangannya itu, jawapannya ya. Kecederaan yang dialaminya itu sehingga bertahun-tahun sampailah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Namun ini adalah satu perjuangan jihad ilmu yang patut kita kena ada rasa semangat untuk nak mengikut jalan yang sama. Dan soalan kedua tentang apakah sumbangan beliau selain dari menjadi pelopor dalam bidang penerbangan atau aero angkasa, ada, iaitu selain daripada yang kita bincangkan, beliau juga pernah mencipta alat pengukur waktu yang disebut sebagai al-minqalah. Yang mana al-minqalah ini dia dapat mengukur waktu tanpa tulisan ataupun gambar. Kan mungkinlah tuan-tuan saya sebut nama-nama ataupun istilah-istilah ini dapatlah anda cari dalam carian di laman web. Bila saya sebut ni boleh tengoklah macam mana rupanya alat pengukur waktu tanpa tulisan dan gambar. Tengok al-minqalah. Juga ada jam air yang menentukan waktu juga disebut sebagai al-maqata. Juga apa lagi yang saya sebutkan tadi ni. Tapi yang menarik perhatian kita adalah ada juga jam yang dia menggunakan air sebagai penggeraknya untuk nak menentukan waktu. Juga Al-Qubah As-Samawiyah yang saya ceritakan tadi dah, iaitu planetarium dan banyak lagi. Ini semua antara penemuan-penemuan inventory yang sangat mengkagumkan kita, ulama-ulama Islam kita dahulu, yang mana pada usia beliau yang sekitar 60, ada yang kata 70 pun ada. Ini satu yang sangat memberikan kita inspirasi. Umur bukan satu penghalang untuk kita nak mendalami ilmu. Malahan ada setengah ulama-ulama bermula ataupun mula untuk mendalami ilmu agama khususnya pada usia 40-an pun ada usia 50-an pun ada. Dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi pun ada yang baru start mendalami ilmu dan menadah ilmu daripada Rasulullah SAW di kala usia 60-an pun ada. Tapi dia tak menjadikan itu sebagai alasan, pakcik tua dah, tak larat dah belajar pun tak tahu lah, esok lusa meninggal. Tak ada. Dia langsung tak memberikan sebarang alasan itu untuk nak berjuang atau jihad ilmu itu sendiri. InsyaAllah, ya. So sahabat kita yang mengajukan soalan tadi, semoga terjawab soalannya. Dan ada lagi soalan seterusnya, silakan. Okey, Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah sehingga kini ada peninggalan yang ditinggalkan oleh Abbas Ibnu Firnas dalam bidang penerbangan, dan apakah peninggalan tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa di awal pertemuan kita tadi telah saya kongsikan bahawa teori-teori berkaitan dengan penerbangan itu sendiri ataupun konsep penerbangan itu sendiri telah pun dipelajari dan terus dikaji dan dihasilkan oleh generasi seterusnya. Termasuklah Wilbur Wright ke Oliver Wright itu 1000 tahun selepas zaman Ibnu Firnas. Maknanya dia orang janganlah mendabik dada, kami lah yang mencipta dulu, kami yang menghasil dulu. Tak, awak lambat dah. 1000 tahun lepas tu kami Islam awal lagi. Cuma apa sebab tak dikembangkan selepas itu? Saya ingat tuan-tuan pun pernah baca sejarah tragedi yang berlaku kepada Cordova, kerajaan Cordova yang sangat menyayat hatilah, yang menjadi sebab kenapa keilmuan ataupun segala khazanah ilmu Islam ini akhirnya
dibawa ke barat kebanyakannya. Ini semua sejarah tragedi yang berlaku, antaranya lah dunia Islam yang berlaku di Cordova, Sepanyol. Sangat tragis dan menyayat hati. Namun dalam masa yang sama, saya nampak ada satu perkara yang boleh kita sama-sama, orang panggil apa, boleh garis bawahkanlah, boleh kita ambil cakna bersama. Rupanya peranan pihak pemerintah, kerajaan penting rupanya dalam untuk semarakkan ilmu dalam kalangan masyarakat. Seperti mana kita ada pada hari ini, kita ada perpustakaan, kita ada, semua dah ada dah. Cuma perlu digerakkan ilmu, perlu didekatkan dengan masyarakat. Macam contoh, kenapa orang sebut pasal ilmu-ilmu hebat ni dulu di Sepanyol ataupun di Cordova itu sendiri banyak, sebab apa? Kalau tengok, Islam mula masuk di Cordova pada 711 Masihi ataupun pada 93 Hijrah lah. Iaitu Tariq bin Ziyad kan masa tu, dan kemudiannya kerajaan Islam selepas itu Abdul Rahman Ad-Dakhil, Abdul Rahman I, dia mencetuskan bahawa Cordova itu sendiri menjadi pusat ilmu. Maka orang-orang yang Arab ke, non-Arab ke, yang bukan Arab pun semua datang. Akhirnya dia menjadi satu center. Dia menjadi pusat di mana dijadikan pusat atau bandar ilmu. Tuan-tuan tahu tak, Cordova ni, power tak power dia, library atau perpustakaan dia punya hebat, dikunjungi oleh, saya ingat jumlah buku tak payah saya sebut, rak dia berapa banyak tak payah saya sebut, memadailah tuan-tuan bayangkan. Perpustakaan di Cordova tu sendiri dikunjungi setiap hari oleh 400,000 pengunjung. Setiap hari tau, 400,000 pengunjung. Ramainya. Artinya apa? Dahagakan ilmu, dia terlalu asyik dengan ilmu dan semangat dengan ilmu. Dan sebab itu Ibn Firnas bukan zakat rajin menadah kitab, belajar ilmu saja. Satu semangat lagi Ibn Firnas adalah beliau rajin hadir ke masjid dengan ilmu-ilmunya yang sedia ada, dikumpulkan ramai orang dan dia buat apa? Rupanya dalam masyarakat kita semangat ni nak kena ada. Ilmu dia akan jadi lebih mantap ilmu kita kalau sekiranya ada kaedah ini. Kaedah apa? Kita rehat dulu kot. Ke macam mana? Boleh eh? Rehat seketika, kembali selepas ini insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sejuk hati dapat berselawat bersama-sama tadi ya. Tapi tadi tu bukan suara saya. Tu suara ustaz lain, itu sedap suara dia ya. Saya kalau saya selawat boleh nanti. Takut dengan acik-acik lena sat gini ustaz mendua-dua suara nanti. Baik, apapun moga-moga kita mendapat barakah daripada selawat yang kita lantunkan bersama sebentar tadi. Penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru di TV9, dan pada minit-minit akhir ini insya-Allah kita akan kongsikan lagi berkait tentang silibus sirah kita, iaitu Ibnu Firnas, seorang tokoh ulama, berkaitan tentang konsep kapal terbang yang beliau tunjukkan kepada kita dan telah kita pun kongsikan sebentar tadi. Tadi sebelum kita berehat dan kita berselawat seketika tadi ini, saya tinggalkan tuan-puan semua dengan pertanyaan, apakah yang dilakukan oleh Ibnu Firnas khususnya dalam bab ilmu dan di masjid. Yang dilakukan oleh beliau Ibnu Firnas ini adalah dengan ilmunya yang penuh di dada, yang banyak cabang ilmu dikuasainya itu, dikumpulkan ramai-ramai orang. Apa dibuatnya? Beliau sering mengadakan dialog, pembentangan, ataupun bahasa hari ini macam seminar pun dia jugalah. Disampaikan ilmu-ilmu yang beliau ada dan dikongsikan dengan orang ramai dalam bentuk yang seperti yang saya sebutkan tadi ni. Maknanya apa? Rupanya ilmu kalau nak ia lebih mantap, kukuh, apa lagi pasak dalam jiwa kita, kena ajar orang. Dia ilmu ni kalau nak lagi kuat dia pasak dalam jiwa kita, dia kena ajar orang. Selagi tak ajar orang, duk kat kita je ilmu tu tak pernah dikeluarkan, dikongsikan, takut lama-lama dia lupa. Dia lupa. Dia sama macam konsep ilmu dan menulis. Qayyidul ilma bil kitabah. Catatlah ataupun ikatlah ilmu dengan menulis. Ilmu dia kena ditulis. Baru dia lekat, dia ingat. Sama juga ilmu dia kena disampaikan. Dia ajar dan lama-lama dia akan pasak ilmu tu dalam jiwa seseorang. Itulah dia. Dan satu lagi
sikap beliau adalah menjadikan masjid itu sebagai suatu platform ataupun tempat di mana ilmu disampaikan kepada masyarakat. Eloklah, maknanya kita hari ini bukan sekadar masjid hanya cerita hal-hal berkaitan tentang agama sahaja. Boleh kita cerita tentang ilmu-ilmu tentang bab kesihatan, bab kemajuan. Boleh cerita di masjid, bukan tak ada masalah pun. Saya tengok ada dah sekarang ni masjid-masjid yang buat macam tu. Cerita tentang sayangilah jantung anda bersama dengan doktor apa sekian-sekian, tapi kuliah maghrib. Ini satu kelainan bagus ni. Bab kesihatan, maklumlah masjid makan macam-macam. Rezeki jangan ditolak. Tu falsafah dia tu. Jadi memang tak pernah tolak lah. Akhirnya jantung terbeban. Panggil cerita. Bagus tu. Satu kelainan. Selain daripada cerita malam, ada malam kitab, ada malam cerita bab kesihatan, dan ada malam tertentu mengikut kesesuaian ilmu yang nak disampaikan kepada masyarakat. Dan saya kira boleh kita raikan soalan, saya kira mungkin soalan terakhir dah kot ya. Daripada Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara untuk Abbas Ibnu Firnas sebagai motivasi dan semangat dalam hidup? Saya suka soalan ni sebab dia macam ni, kebanyakan para ulama memiliki prinsip dan falsafah yang hampir kurang lebih sama. Antaranya apa? Mereka sangat berpegang pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran dan apa yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti realisasikan. Kita mesti buat sampai jadi. Maaf dengan izin, make things happen. Buat sampai jadi mah. Macam hadis apa, la tuftahannal Qastantani wala ni'mal amiruha wala ni'mal jaish zalika jaish, kan? Hadis tentang kota Konstantinopel, Istanbul hari ini di Turki itu akan dikuasai ataupun akan jatuh ke tangan sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Maka hadis itu disebutkan oleh Nabi SAW. Para sahabat ni memikul atau memegang hadis tersebut dengan semangat realisasikan. Kita buat sampai jadi macam yang Nabi sebut tu. Sebab Nabi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa Nabi cakap tu semua wahyu dari Allah Taala, bukan cakap ikut nafsu. Jadi buat sampai jadi. Begitulah juga dengan Ibnu Firnas. Ayat Al-Quran yang saya bacakan di awal pertemuan kita tadi, iaitu surah Al-Mulk ayat yang ke-19, menceritakan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, iaitu burung-burung terbang, mengembangkan sayapnya, tutup sayapnya, semuanya dalam jagaan Allah. Maka Ibnu Firnas ni dapat satu semangat bahawa kalau burung pun boleh terbang, kan, makhluk burung pun dia boleh terbang dengan kaedah yang Tuhan dah tetapkan, sunnatullahnya. Kita manusia mesti boleh. Kalau ikut konsep yang sama, cara yang sama, kita pun boleh. Dengan kajian, dengan ilmu dan penelitian dan uji kaji yang dihasilkan beliau, akhirnya memang jadi sungguh. Saya pun kadang seminggu kat 3-4 kali juga naik kapal terbang. Sampai kadang isteri pun ni jugalah, dia kata, "Bang, ingat kita dah boleh buat rumah kot dekat Sepang tu." Dekat area KLIA, kerap sangat naik kapal terbang tu. Program kan. Tapi tiap kali saya terbang itulah, Masya Allah. Itulah kan kelebihan orang yang merintis apa benda-benda baik, kan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrihi fa'ilihi. Siapa yang tunjuk satu benda baik, diikuti oleh orang lain, ramai orang, seramai itulah dia akan dapat pahala semua orang yang mengamalkan. Bayangkan ulama-ulama semua yang pergi mengajar sana sini, naik kapal terbang. Ibnu Firnas ni ambil pahala lah. Makan komisen pahala aja di alam sana. Oh, seronoknya. Tuan-tuan sama anak-anak kita, insya-Allah ada ulama, ada boleh jadi saintis pada tu. Benda baik, manfaat untuk umat, pahala tak pernah putus. Satu. Yang keduanya, semangat yang ada pada Ibnu Firnas adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang menempuh jalan untuk ke arah ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke syurga. Artinya apa? Nak capai ataupun nak sampai ke tahap ilmu itu sendiri, kadang banyak dugaan dia, onak ranjau duri banyak.
Ibnu Firnas tadi pun dengan cubaan banyak kali, terjun, jatuh macam-macam kecederaan yang dialami semua sebab berbekalkan semangat bahawa orang yang bersungguh ke arah ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke syurga nanti. Dan satu lagi yang menarik perhatian saya adalah kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, orang yang rajin menempuh ke arah ilmu, berusaha gigih ke arah ilmu, kelebihan yang dia bakal dapat ada 3. Saya sebut satu jadilah, lagi 2 tu lain kali lah, lain waktu, lain kesempatan. Satu je saya sebut, iaitu antaranya apa? Orang yang menempuh jalan untuk ke arah ilmu, nak meraih ilmu, akan membawa seseorang itu kepada ilmu yang lain. Hujungnya syurga. Macam mana dapat satu ilmu, yang mana ilmu itu nanti akan membawa dia pada ilmu yang lain. Sungguh kan? Apa yang sungguh, Ustaz? Ibnu Firnas kan, bidang sainsnya, bidang astronominya, bidang syair Arabnya, fiziknya, kimianya, matematiknya, tapi akhirnya bawa pada ilmu penerbangan. Siapa sangka tuan-tuan? Itu kan maknanya kita belajar gabungan ilmu yang banyak ni nanti akan membawa kita pada satu ilmu yang lain yang pastinya membawa manfaat pada kita dan akhirnya juga bawa manfaat pada umat yang lain, insya-Allah. Man amila bima alima awrathahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan satu-satu ilmu, maka Allah akan wariskan dia ilmu yang dia sendiri pun tak ketahui, yang dia pun tak pernah terfikir aku akan dapat satu penemuan ini hasil daripada dia rajin mengamalkan ilmu-ilmu yang dia pelajari. Tuan-tuan semua dapat ilmu, amal. Satu hari nanti tuan-tuan akan dapat satu ilmu yang tuan-tuan tu pun tak pernah terfikir. Bukan ilmu sesat lah, ilmu betul lah. Ya, wallahu a'lam. Jadi saya kira sebagai kesimpulannya, mari sama-sama kita meneladani daripada tokoh Ibnu Firnas ini sendiri, semangat beliau, perjalanan liku-liku kehidupan beliau dalam menuntut ilmu yang akhirnya dapat memberikan manfaat pada jutaan bilion manusia atas muka bumi Allah ini, dan khususnya dalam bab penerbangan. Pengangkutan teknologi makin mudah pada hari ini juga hasil daripada air tangan orang Islam, ulama Islam kita yang sangat kita kagumi, insya-Allah. Dan ini bukan mustahil, mungkin dalam rumah tuan-tuan akan lahir ulama-ulama, saintis-saintis hebat nanti. Amin, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa mak ayah kami, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Hanya Engkaulah tempat kami memohon kekuatan, hanya Engkaulah tempat kami mengadu, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dan Ustaz melabuhkan tirainya di sini. Namun sebelum itu jangan lupa esok temu janji kita bersama dengan moderator Da'i Luqman dan panel Al-Fadhil Ustaz Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin dalam silibus Munakahat Zina Itu Haram. Menarik topik ini esok dalam live Tanyalah Ustaz. Jangan lupa, biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.